Baik, pelajar, akhirnya kita dah sampai kepada topik yang terakhir bagi KSSM Matematik Tingkatan 1, iaitu bab 13, Teorem Pythagoras. Okay, dalam bab 13 ini, kita hanya akan belajar dua subtopik sahaja, iaitu 13.1 dan 13.2. Mari kita tengok subtopik yang pertama dulu, iaitu 13.1, Teorem Pythagoras. Okay, jom kita tengok perkataan ini dulu. Pythagoras. Apakah maksud Pythagoras ini? Okay, sebenarnya Pythagoras ini tak ada maksud. Ini adalah nama bagi seorang ahli matematik. Okay, sebab dia adalah orang yang pertama yang membuktikan teorem yang kita akan belajar ini. Okay, itulah sebab kita namakan teorem ini dengan menggunakan nama ahli matematik ini, iaitu Pythagoras. Okay, so ingat saya nak pelajar semua ingat, kalau kita nampak teorem Pythagoras, automatically kita perlu kaitkan dengan segitiga bersudut tegak. Ini yang saya nak awak semua ingat. Okay, kalau nampak sahaja teorem Pythagoras dalam otak awak, perlu kaitkan dengan segitiga bersudut tegak. Kenapa cikgu cakap macam ni? Nanti masa kita belajar tu awak akan faham. Okay? Tajuk yang pertama kita akan belajar dalam subtopik ini adalah apakah hypotenuse? Perkataan ni kita baca sebagai hypotenuse. Okay, apakah itu hypotenuse? Sebelum kita teruskan, jom kita baca standard pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, kita akan dapat mengenal pasti dan mendefinisikan hypotenuse bagi sebuah segitiga bersudut tegak. Nampak tak? Belajar. Okay, so untuk teorem Pythagoras, kita akan kaitkan dengan segitiga bersudut tegak. Jom kita tengok apakah itu hypotenuse. Mari kita fahamkan situasi di sini dulu ya. Kita seringkali diberitahu tentang saiz skrin monitor sebuah komputer sebagai 19 inci, 21 inci atau 24 inci dan sebagainya. Saiz ini diukur mengikut panjang pepenjuru monitor itu. Rupa-rupanya saiz bagi sesebuah skrin monitor tu sebenarnya bergantung pada panjang pepenjurunya. Okay, apakah maksud pepenjuru pelajar? Dah lupa lah tu. Garisan yang sambung dari satu bucu kepada satu bucu. Nampak tak? Dari bucu ke bucu. So, ini kita namakan sebagai pepenjuru. Garisannya ataupun anak panah yang warna merah ini. Okay, so kalau panjang pepenjuru untuk skrin yang kedua ni adalah 19 inci, maka saiz untuk skrin monitor ini adalah 19 inci. Sama juga untuk yang skrin monitor pertama. Panjang pepenjuru dia 21 inci. Maka saiz untuk skrin monitor ini adalah 21 inci. Itu saja. So, sekarang korang dah tahu dah. Okay, macam mana nak dapatkan saiz skrin monitor kan? So, sekarang pergi tengok televisyen kat rumah kamu tu. Tahu tak saiz dia berapa? Tak tahu kan? So, ambil pembaris, ukur pepenjuru dia, panjang tu berapa. Kalau dah dapat, nanti bolehlah share dalam grup Telegram. Bagi tahulah saya. Okay, TV kat rumah kamu tu, saiz dia berapa inci. Okay, boleh ya? Okay, jom kita tengok yang seterusnya. Apakah hubungan saiz ini dengan panjang dan lebar skrin monitor? Apakah maksud ayat ini? Okey, dia nak tahu hubungan saiz iaitu pepenjuru dengan panjang skrin dengan lebar skrin ni. Dia nak tahu hubungan mereka ini apa. Okey, so kalau di sini kita dah nampak kan dia dapat bentukkan satu segitiga bersudut tegak. Okay, so kita baca yang seterusnya. Sisi yang terpanjang dalam sebuah segitiga bersudut tegak ialah sisi yang sentiasa bertentangan dengan sudut tegak. Jom kita tengok tu. Okay, sudut tegak di mana? Sudut 90 darjah di mana? Di sini. Ini sudut 90 darjah. Okay, lepas tu dia kata sisi yang terpanjang sentiasa bertentangan dengan sudut tegak. So, kalau bertentang dengan sudut 90 darjah ini, maksudnya di depan sudut 90 darjah ini adalah sisi yang terpanjang. Ini dia. Okay, sisi yang terpanjang, dia sentiasa berada bertentangan dengan 90 darjah. Nampak ya pelajar? Okay, seterusnya. Sisi terpanjang yang bertentangan dengan sudut tegak itu disebut sebagai hypotenuse bagi segitiga bersudut tegak. So, sisi yang terpanjang iaitu sisi yang berada bertentangan dengan 90 darjah itu kita namakan dia sebagai hypotenuse. So, di sini awak kena ingat. Hypotenuse tu
Bermaksud sisi yang paling panjang dalam sebuah segitiga bersudut tegak dan dia mesti bertentangan dengan sudut tegak, iaitu bertentangan dengan 90 darjah. Nah, ini kita namakan sebagai hypotenuse. Boleh pelajar? Okey, jom. Kita tengok yang ni. Mari kita berbincang. Sebelum kita tengok contoh satu, mari kita berbincang. Okey, bincang dengan rakan anda dan terangkan mengapa sisi yang bertanda A bukan hypotenuse. Okey, kita tengok yang pertama dulu. Kenapa yang sisi yang bertanda A itu bukan hypotenuse? Kalau kita tengok macam tu, dia adalah sisi yang paling panjang di antara tiga sisi, betul tak? Tengok, kita ada sisi yang pertama ini. Sisi yang kedua ini. Dengan sisi yang A ini, yang terpanjang kan? So, kenapa dia bukan hypotenuse? Ingat, kalau dia adalah hypotenuse, mesti memenuhi dua syarat. Dia paling panjang dan mesti bertentang dengan 90 darjah. Cuba kita tengok. A di sini. Adakah dia bertentang dengan 90 darjah? Tengok depan dia 90 darjah ke? Bukan kan? Okey, depan dia 95 darjah. Maka saya tak boleh saya tak boleh namakan A ini sebagai hypotenuse. Dia bukan hypotenuse. Okey? Faham ya? Okey, maka mari kita tengok yang kedua. Kenapa A bukan hypotenuse? Tengok ada 90 darjah mah. Adakah A paling panjang, pelajar? Tidak, kalau kita tengok macam ni, sebenarnya yang paling panjang yang ini. So, A terus bukan hypotenuse. Okey, boleh faham ya pelajar? Yang pertama punya A, walaupun dia paling panjang, tapi dia tidak bertentangan dengan 90 darjah. Dia bertentangan dengan 95 darjah. Maka dia bukan hypotenuse. Untuk yang kedua, sisi A ini bukan yang terpanjang. Automatically, saya dah tak payah tengok yang syarat kedua, iaitu dia bertentang dengan 90 darjah dah. Sebab dia bukan yang paling panjang, maka kita tak boleh namakan dia sebagai hypotenuse. Okey, so ingat, saya ulang sekali lagi. Kalau garisan itu kita namakan, ataupun sisi itu kita namakan sebagai hypotenuse, dia mesti memenuhi dua syarat. Dia mesti paling panjang dan dia mesti bertentangan dengan 90 darjah. Dia mesti memenuhi kedua-dua syarat ini, baru kita boleh namakan dia sebagai hypotenuse. Saya rasa untuk contoh satu, korang dah boleh jawab dah. Okey, bagi setiap rajah yang berikut, okey, kenal pasti hypotenuse. Jom kita tengok soalan A dulu. Hypotenuse ingat, mesti bertentangan dengan 90 darjah, mesti paling panjang. Okey, first kita semak dulu. Mana satu garis ataupun mana satu sisi yang paling panjang? Tadadang! Yang paling panjang AC, betul. Jangan terus tulis jawapan AC adalah hypotenuse. Kita semak lagi satu syaratnya. Adakah dia bertentangan dengan 90 darjah? Adakah 90 darjah depan dia? Yes! Nampak tak 90 darjah depan dia? So, dia bertentangan dengan 90 darjah. Dia paling panjang. Maka kita boleh buat kesimpulan bahawa hypotenuse untuk soalan A ataupun hypotenuse untuk segitiga ABC ini adalah AC. AC adalah hypotenuse dia. Boleh ya pelajar? Senang kan? Tak susah kan? Okey, untuk soalan B. Manakah hypotenuse-nya? First, jangan tengok banyak sangat sebab di sini ada dua segitiga bersudut tegak kan. So, kita tengok satu-satu. Kita tengok segitiga PSR dulu. Kita tengok yang atas dulu. Okey, untuk segitiga PSR, mana satu adalah hypotenuse? First, cari mana satu yang paling panjang. Ini macam nampak, ini pun macam panjang, PS nampak panjang, PR pun nampak panjang. Kalau awak rasa confused, it's okay. Okay, yang paling panjang nampak macam ada dua, tapi saya tak boleh bezakan mana satu paling panjang. Dan, ingat lagi satu syarat? Depan 90 darjah, bertentangan dengan 90 darjah. So, yang 90 darjah di sini, bertentangan dengan 90 darjah PS atau PR? PR, betul. So, kita boleh jawab je. Di sini kita ada dua hypotenuse sebab kita ada dua segitiga bersudut tegak. Hypotenuse bagi segitiga
PSR. Hipotenus dia adalah PR. Okey, boleh Lepas tu untuk segitiga yang seterusnya. Segitiga PQR. Okey, so hipotenus untuk segitiga PQR kita tengok satu-satu ya. Okey, kita ada PR, kita ada RQ, kita ada PQ. Nampak sangat RQ bukan hipotenus sebab dia bukan paling panjang. Kalau PR dengan PQ, awak dah boleh nampak terus PQ lebih panjang kan? Tapi kalau sesiapa yang tak boleh bezakan PR ataupun PQ, mana satu yang lebih panjang, no worries, macam tadi, kita tengok mana satu yang dia bertentang dengan 90 darjah. Okay, so 90 darjah di sini. So bertentang dengan 90 darjah, PQ. Maka saya boleh jawab, hipotenus segitiga PQR adalah PQ. Okey, boleh So ingat, kadang-kadang rajah itu nampak macam semua sisi ataupun ada beberapa sisi yang macam sama panjang. Macam tadi. Okey, PR dengan PQ. Okey, mungkin bagi setengah orang dia nak nampak macam PR dengan PQ lebih kurang sama panjang je. It's okay. Okey, awak tengok lagi satu syarat dia. Depan 90 darjah, bertentangan dengan 90 darjah. So, dia hanya satu je sisi yang akan bertentangan dengan 90 darjah. Okey, itu PQ. Untuk yang ni lah. Okey, bagi sesiapa yang dia terus boleh nampak, tahniah. Bagi yang tak nampak. Okey, boleh belajar. Rasanya tak susah Dengan itu, saya harap korang boleh cuba menjawab latih diri 13.1a pada muka surat 295 dalam buku teks korang. Okey, senang je. Untuk soalan A dan B, hanya ada satu hipotenus sahaja. Tetapi untuk soalan C, sebab ada dua segitiga bersudut tegak, maka dia ada dua hipotenus. Okey, boleh Jawab merujuk dengan contoh yang saya tunjuk tadi je. Okey, selamat menjawab.